Saya kata Adib ni kena pukul pasal apa? Dia kena pukul tu kerana bomba, dia kerja bomba ke atau kerana dia orang Islam? Dia pun kerana orang Islam. Itulah resis. India, dia masuk Kristian, tak apa. Kalau Hindu tuan-tuan masuk Islam, siap. Dia bunuh tuan-tuan. Tak tahu pasal apa dia orang dengan Islam ni. Cukup marah. Apa kita buat kat dia? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih dan lagi katanya at-tauhid yakni at-tauhid makna tauhid tadamhulu fihi rusum wa tadrusu fihi al-ulum wa yabqallahu ta'ala kama lam yazil fil azal. Artinya bermula tauhid itu makna yang hilang padanya oleh segala alamat dan hapus padanya oleh segala ilmu, dan tinggal Allah Ta'ala seperti barang yang sentiasa ada ia pada azal. Kata setengah mereka itu, makna tauhid itu ibarat dan makna. Maka bermula ibaratnya iaitu kalimah la ilaha illallah. Bermula maknanya iaitu ikhlas hati pada tatkala zikir akan dia, dan pada tatkala berbuat ibadat akan dia. Ini kita sambung lagi sikit tip yang dibagi pada kita oleh Tuan Husin berkaitan dengan makna-makna tauhid. Jadi yang dah lepas bagi tahu dah, tauhid itu makna kata mengesahkan Allah Ta'ala. Wahada yuwahidu, muwahidan. Jadi makna kita mentauhid, mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, sifat dan af'al. Walau bagaimanapun ada juga makna-makna yang lain. Makna-makna yang lain mengikut makna kata apa yang kepahaman yang Allah beri kepada ulama-ulama ni. InsyaAllah. Jadi kita kembali balik kepada makna yang diberi oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sebelum tu, seulang balik, dia kata berkesudahan oleh pendapatan akal daripada barang, segala barang yang berakal, orang yang berakal, pada mengesahkan Allah kepada tercengang. Kata Syekh Junaid, orang yang berakal, yang memiliki ilmu tauhid, yang faham ilmu tauhid, bicara last sekali tercengang, tak boleh nak hurai. Kerana masalah makrifah ni tuan-tuan, campakkan Allah ke dalam hati sampai tak boleh nak hurai. Tu yang dinamakan sebagai tauhid. Lagi boleh duk cerita tu, dia kata belum lagi mentauhidkan Allah. Kata puak-puak tu lah. Itu dia. Yang ni pula satu lagi, dia juga menyambung dengan menyatakan bahawasanya bermula tauhid itu iaitu makna yang hilang padanya. Makna yang hilang, jadi tak boleh nak apa? Tak boleh nak, sebab tauhid ni tuan, dia dalam hati. Tauhid ni makna kata tasdik hati, mengesahkan, meyakinkan hati ni akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kita tak pernah tengok, tak boleh lihat. Cuma maknanya kata kita dapat mentauhidkan Allah tu melalui dalil-dalil. Bukti-bukti, sama ada dalil kita ambil pada Quran hadis,
ataupun dalil-dalil yang ada sekeliling kita. Hakikat Allah kita tak tahu. Kita tahu Tuhan berkuasa. Tapi hakikat kata kuasa itu sebenar-benarnya macam mana? Tak dapat nak dihulaikan. Melainkan kepada mereka yang Allah Ta'ala anugerahkan, campurkan ma'rifah dalam hatinya. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni Allah bagi. Tak sama. Keimanan para sahabat pun tak sama. Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, balik daripada makna kata Haji Widak. Sahabat lain seronok, gembira semua. Pasal apa seronok? Sebab apa yang mereka perjuangkan selama ni dah sempurna. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai habis. Islam dah sempurna, nikmat dah sempurna. Allah dah redha agama Islam ni. Perjuangan yang mereka lancarkan berapa lama, susah payah berhijrah, berperang untuk makna kata menyempurnakan agama Allah. Hari itu agama Allah dah sempurna. Sahabat semua seronok berlainan pula dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan, Rasulullah kata kalau nak timbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh makhluk dunia ni, berat lagi iman Abu Bakar. Oh, tu dia. Abu Bakar mengurungkan diri dalam rumah. Dia teriak. Sahabat perasan, tengok Abu Bakar tak ada. Dia ada, dia keluar dari rumah dia pergi sembahyang berjemaah, lepas tu dia balik, dia kurung diri. Tangisan dia tu sampai dengar sampai luar rumah dia. Maka berita ni sampai kat Sayyidina Ali. Nak Ali pergi jumpa Abu Bakar. Kenapa menangis Abu Bakar? Orang lain semua gembira, yang menangis siapa? Abu Bakar kata, aku menangis bukan siapa. Dengan turun ayat ni, makna agama Islam dah sempurna. Allah Ta'ala utus Nabi ni untuk menyempurnakan agama. Hari ni agama Islam dah sempurna. Tugas Nabi dah habis. Tak lama lagi, aku yakin bahawa Nabi akan dijemput oleh Allah Ta'ala kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan sekalian, Abu Bakar nak buat macam tu. Sayyidina Ali pun lari pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, betul, tak lama lagi aku akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Baru Ali menangis. Semua sahabat tak nampak, Abu Bakar boleh nampak. Jadi makna Allah bagi dia kekuatan makrifah, mata hati yang cukup terang, tuan-tuan. Jadi kita mengenai Allah dengan mata hati. Dengan mata hati kita tahu Tuhan tu berkuasa. Berapa orang yang yakin Tuhan benar-benar berkuasa? Kita tahu Allah Ta'ala itu makna kata bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tapi berapa orang? Apa yang Allah kata, berapa orang yang yakin sungguh-sungguh adanya syurga, adanya neraka, dosa, pahala. Mengikut anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga makrifah. Makrifah ni sebenarnya tuan-tuan tak boleh nak dihuraikan. Tak boleh. Dia bangsa perasaan yang Allah tuang ke dalam hati. Laisal ilmu bikasrati riwayati, innamal ilmu nurun yukhzibu fil qalbi. Bukan namakan ilmu dengan banyak riwayat. Cerita kau ni pusing kau ni, Tuhan macam ni, Tuhan macam ni. Bukan begitu. Jadi katakan ilmu makrifah ni nur yang Allah tuang dalam hati. Dia macam mana tak banyak, tak tahulah kita nak hurai. Mengikut habuan masing-masing lah. Bagaimana keyakinan kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Kita mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, supaya kita tahu batas-batas iman dan kufur. Jangan maknanya kita kata kita mengkufuri akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah. Jadi nak bagi kuat dengan mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ni yang Nabi kata, al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa samaratul ilmu. Iman tu telanjang. Kita mengaji ilmu usuluddin, mengaji sifat 20, kita cuma memilikikan iman. Iman ni Nabi sifatkan iman yang bertelanjang. Tak ada pakaian. Wa libasuh taqwa. Bagi pakai iman tu, pakaian iman dah at-taqwa. Apa Tuhan suruh, wajib sunat kita buat. Apa Tuhan larang, haram makruh kita tinggal. Iman ni tuan-tuan, dia makin kuat dengan taat. Dia akan lemah, dia jadi racun tuan-tuan bila kita buat maksiat. Antara salah ilmu banyak mana apa duk buat maksiat, iman dia cukup lemah. Kita bolehlah mengaji usuluddin, kita faham dah beza-beza iman dan kufur. Tapi kita jaga diri kita. Kita buat ibadat tuan-tuan. Kita tinggal maksiat. InsyaAllah Allah bagi kat kita.
wa libasu taqwa wa zinatul haya. Diperiaskan ilmu itu dengan malu. Ada perasaan malu. Nabi kata, orang mencuri ni, yang paling buruk, jahat orang mencuri ni, tuan-tuan ingat curi apa? Dia curi dalam semayang. Semayang patuk. Semayang dia tak hadir hati kepada Allah. Semayangnya lalai. Malu, perasaan malu ada. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita bermuraqabah dengan Allah. Yakin Allah sedang melihat kita. Tuhan mendengar apa yang kita baca. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ini orang yang kenal Tuhan. Rasa malu lah tuan-tuan. Nak ingat sana, ingat sini. Nak kelin sana, nak kelin sini. Kita rasa malu di hadapan Allah SWT. Kalau ada perasaan malu dalam hidup kita, sebab kita rasa Tuhan melihat. Walaupun Tuhan tak nampak. Ini dia makan muraqabah. Tuan-tuan bawa kereta lebuh raya. Tuan-tuan tak nampak kamera. Polis menyorok balik tiang. Tapi tuan-tuan, orang bagi signal. Ciup, ciup. Orang bagi lampu kan. Tuan-tuan yakin apa? Aku sedang diperhatikan. Tak? Tengok meter lah 140. Slow. Tengok tali pinggang tak ada. Pakai. Pasal apa? Sebab kita yakin kita sedang diperhatikan oleh kamera. Kamera polis. Walaupun kita tak nampak kamera. Itu namanya bermuraqabah. Kita tak nampak Tuhan tapi tuan-tuan. Tapi kita yakin Tuhan sedang melihat kita. Allah sedang mendengar ucapan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi kita bermuraqabah. Ada perasaan tu, dia kata, makna kata wazinatul haya. Perhiasan iman itu ialah malu. Wasamaratul ilmu, buahnya ilmu ma'rifah. Macam mana siapa yang dapat, dia tahulah tuan-tuan. Ada setengah-setengah orang tuan-tuan sebut nama Allah, gementar hati dia. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gementar hati. Macam mana boleh gementar? Makrifah tu, kenal Tuhan tu sampai takut dia kepada Tuhan. Gementar hati. Kita ni tuan-tuan cakap boleh lah, tapi tak ada. Saya tak ada pula, saya tengok diri saya sendirilah. Orang sebut nama Allah gementar hati ada. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dung dung dung, ada. Tapi orang main bagi tahu, Ustaz, Mat, awak, aku dengar SB cari hang. SB cari sakit dah dah. Makna kita kenal polis lebih kenal Allah Ta'ala. Itulah ukuran dia. Cakap boleh lah. Bi Allah Rabbi ya Karim. Minta ampun lah pada Allah Ta'ala. Nak sebutnya makrifah ni, hakikat dia payah nak urai lah tuan-tuan. Sebab dia bangsa zauq, bangsa perasaan. Yang Allah tuang dalam batin hamba. Jenis rasa je, rasa batin, rasa lidah pun payah nak urai. Kita makan manis. Hoi. Teh hang ni manis lah. Manis macam mana, Mat? Manis lah. Manis macam mana? Tersangat manis. Tak payah kata sangat manis tu macam mana? Payah berurai. Nak urai manis tak boleh tuan. Masin. Pedas. Sebab dia bangsa zauq. Masa rasa. Apatah lagi rasa gerun, sayang, kasih, cinta pada Allah. Oh, payah nak cerita lah tuan-tuan. Sebab tu dia kata tercengang hari tu ni. Itu dia. Yakni bermula tauhid iaitu dia kata makna yang hilang. Perkataan makna yang hilang padanya oleh segala alamat. Alamat ni tanda-tanda. Kita ni kenal Tuhan dengan alamat. Bukit, bukau, gunung, apa pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, makhluk. Kan? Bila ada makhluk, mesti ada khaliknya. Penciptanya. Siapa boleh cipta? Allah lah. Jadi kenal Allah dengan makhluk yang ada. Tanda-tanda yang ada. Tapi sebenar-benar makrifah ni hilang tanda-tanda. Kenal Allah bukan dengan dalil, dengan nur yang Allah tuang dalam hati dia. Baik tu tuan-tuan ahli sufi, bagi mereka ni tuan-tuan untuk menjalani, makna mencapai makrifah ni, dia bukan setakat terhenti pada jalan usuluddin.
Mereka ini makna kata dengan kaedah dan cara, makna kata disebut sebagai tariq, jalan atas salik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa nak bertemu dengan Tuhan dia, nak capai makrifah yang sempurna, apa jalan dia? Falyamal amalan salihan, dengan mengerjakan amalan soleh. Amalan soleh tu jalan untuk sampai makrifah yang sempurna. Macam tuan-tuan orang cerita, di Mekah ada Baitullah, ada Kaabah. Tuan-tuan tak pernah pergi Mekah, tapi tuan-tuan yakin di Mekah ada Baitullah. Kenapa tuan-tuan yakin? Yang mana pergi Mekah, balik semua cerita. Aku tawaf di Baitullah lah, aku tengok Baitullah lah. Ada orang pergi Mekah balik cerita, aku tak jumpa pun Baitullah. Jumpa apa? Kita yakin dengan perkhabaran orang. Tidak. Itu namanya ilmu yakin. Yakin dengan berdalil. Tuan-tuan untuk dapat yakin betul-betul, tuan-tuan kena pergi Mekah. Lagi tuan-tuan tak pergi ke Mekah, tuan-tuan cuma tahap dia tu ilmu yakin. Nak dapat ainul yakin, keyakinan lebih tinggi, tuan-tuan kena pergi Mekah. Berjalan ke Mekah. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita ni setakat mengaji usuluddin saja, kita setakat ilmu yakin. Yakin ada neraka, tapi berapa ramai orang buat maksiat? Bukankah maksiat tu jalan masuk neraka? Ya. Yang pergi buat apa? Tak tahu. Dia boleh sebut ya. Bukankah syurga itu nikmatnya melimpah ruah? Macam mana nak masuk syurga? Buat amal ibadat banyak-banyak. Tapi kenapa tak gairah buat amal ibadat? Dan kita tahu jalan ke syurga itu. Ini iman kita setakat ilmu yakin. Hang tak salah pergi sampai PhD apa tak salah. PhD usuluddin kan. Lagi hang tak beramal, tak mengerjakan amal soleh, iman kamu setakat ilmu yakin. Boleh bertengkar boleh, berhujah boleh. Tapi tak masuk lubuk hati. Nak masuk iman dalam lubuk hati ni, falyamal amalan salihan. Mesti mengerjakan amal soleh. Mesti tarik, mesti salik, mesti berjalan. Tuan-tuan naik kapal terbang, tuju ke Madinah, kemudian pergi ke Mekah. Tuan-tuan masuk Masjidil Haram, nampak tak dengan mata kepala? Baitullah. Ketika itu orang panggil ainul yakin. Jadi nak dapat ainul yakin, kena berjalan, kena pergi ke Mekah. Begitulah untuk mendapat keyakinan yang tinggi terhadap Allah dan sifat-sifat Allah. Jalan dia, falyamal amalan salihan. Itu yang mereka sungguh-sungguh bermujahadah, mengerjakan ibadat untuk mendapat makrifat yang sempurna. Itu dia. Jadi yang dikatakan tauhid ni hilang makna dia semua. Kelu lidah nak bercakap. Sebab dia bangsa campakkan Allah Ta'ala ke dalam hati. Oleh kerana makrifah ni tempatnya hati tuan-tuan. Sebab hati ni kita jangan bagi kotor. Kita kena bagi bersih. Innan nura idza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Sungguhnya nur bila masuk dalam hati, maka hati itu lapang dan terbuka. Jadi nur ni, makrifah ni nur yang Allah tuang dalam hati. Yang ni Nabi kata, araftu rabbi bi rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan tuangkan nur makrifah dalam hati. Kenapa kita tak masuk nur tu? Sebab hati kita kotor kan? Kita buat maksiat, kan? Hati jadi kotor. Nih, kalau tuan-tuan ni, cawan ni kotor, tuan-tuan tergamuk kan nak bubuh minuman dalam ni. Cawan kita kotor, tik kucing ada, tik tikus ada. Kencing tikus mana? Tak kebulok kita pun tak mau tuang ni. Sebab kita tuang pun tak ada faedah, tak boleh minum. Pinggan tuan-tuan kotor, tuan-tuan nak buat nasi lah. Mangkuk tuan-tuan kotor, tuan-tuan nak buat gulai lah. Hati kita kotor, siapa nak tuang dalam hati kita ni nur?
Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan didik para sahabat bersihkan hati dengan bertaubat daripada syirik dan sebagainya. Barulah layak hati itu menerima nur daripada Allah. Kan? Inna nura idza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Bila nur tu masuk, baru lapang dada terbuka, nampak dengan mata hati. Melihat Allah tak boleh mata kepala tuan-tuan, dia kena dengan mata hati. Sebab itu hati kita kena bersih. Sebab itu ulama-ulama dulu tuan-tuan menekankan sungguh pembersihan hati. Kalau kita ada dosa, kita taubat. Dosa kita dengan orang, dosa kita dengan Allah, kita bertaubat. Ada pula ulama-ulama sufi kata apa tuan-tuan? Tengoklah kalau hati kita tu makna kita berdebu-debu, bolehlah kita basuh. Macam pinggan kita berdebu, boleh basuh. Perut kita berdebu, boleh basuh. Tapi kalau dia berkarat, nak basuh dengan apa? Boleh basuh dengan sabun? Tak boleh. Dia karat mana lut dengan sabun. Dia kena pakai kertas pasiak. Tenyeh sampai berkilat. Apa kertas pasiaknya? Zikirlah. Ala bizikri tatma'unnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati makna kata boleh tenang, boleh bersinar, boleh bercahaya. Itu yang zikir kuat no. Kita tak faham ni, puak mana zikir dekat lah ni. Dia nak pukul hati dia tu, keras ke matu tu. Dia nak pukul. Bagi hancur, bagi berkilat, bersinar. Dia ada zikir dekat tu. Adalah kadang zikir dekat, kadang zikir pelan. Adalah masa-masa dia. Jangan orang duduk tidur tengah malam kita makik zikir dekat-dekat. Ganggu orang tidur. Ada masa-masa lah. Kan? Ada kaedah-kaedah adalah. Jadi makna kata antaranya zikir. Buat ibadat, bertaubat, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Siapa bertaubat berdosa dia, maka dia macam tak buat dosa. Allah ampun dosa dia. Bersinar hati sanubari dia. Kekotoran ni tuan-tuan kita macam najis lah tuan-tuan, kotor. Najis ni ada mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Itu baru kena najis. Kemudian kita nak cuci dengan apa? Kita nak cuci dengan air mutlak. Kena air tu. Air mutlak, air mutanajis, air mustakmal, air lazim. Air tu. Macam-macam jenis air tu. Kemudian cara cuci pula. Najis mughallazah macam mana cuci dia. Mukhaffafah macam mana cuci dia. Mutawassithah macam mana cuci dia. Itu najis zahir. Begitulah najis batin. Najis macam kita kata takabur. Itu tuan-tuan mughallazah tu. Bukan senang nak cuci tu. Sombong. Jangan buat pasal. Riya, ujub. Hasad dengki. Hasad dengki lagi teruk. Itu najis tu. Macam nak cuci dia, nak basuh dia, hati kita. Bila hati dia dah bersih, barulah dia merupakan wadah bekas yang layak menerima nur daripada Allah. Nur tu masuk, bercahaya hati kita, ingat Allah. Kenal Tuhan. Macam mana kenal? Mengikut Allah bagilah macam mana Tuhan nak bagi. Ni kena bersih hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati amalan kamu. Allah tak tengok rupa bentuk kamu. Ya Allah tengok hati kamu. Hati itu tempat tilikan Allah. Kita kena jaga hati bagi elok. Kerana hati tempat Allah Ta'ala tuangkan nur. Ya Musa, fariqli baitan li askuna fih. Wahai Musa, kosongkan satu bilik dalam rumah hatimu supaya aku nak duduk. Tuhan kata. Jadi nak hati kita ni ingat Tuhan. Ini ingat kelapa sawit. Kelapa sawit murah tuan. Allah akbar nampak sawit. Habis tak tahulah nak makan apa kita ni. Nak makan apa sawit murah. Allah Rabbi ya Karim. Macam-macam ada. Itu dia. Makna yang hilang padanya oleh segala alamat. Dan hapus padanya oleh segala ilmu. Tak boleh nak. Makrifah ni bukan. Kita belajar ilmu tauhid. Cuma nak bezakan saja. Mana makhluk, mana Allah. Mana qadir, mana baharu. Supaya kita tidak meletakkan yang baharu ni pada Allah Ta'ala. Tapi untuk mendapat makrifah tu. Falyamal amalan salihan. Kena buat amal soleh. Dia bukan begitu saja. Dia kena buat amal soleh. Sebab cuci hati bagi elok.
Amal soleh ni macam baja bagi pokok tuan. Pokok tu akan subur. Jangan buah racun. Buah racun pokok mati yo. Racun iman daripada maksiat. Tinggal taat yang wajib kita tinggal. Tu racun hati kita. Racun iman kita. Buat maksiat Tuhan larang, minum arak, berjudi, maksiat semua itu mah racun. Jauh yang maksiat, buat banyak-banyak yang taat. Terutama tuan-tuan ibadat-ibadat. Makna kata semayang malam, itu cukup kuat tu. Bangun malam, bayang tahajud, sunat tasbih, berzikir, baca Al-Quran, terutama di waktu-waktu malam. Ini semua menguatkan iman. Menguatkan iman kita insya-Allah. Dan dia kata tinggal Allah Ta'ala seperti barang yang dia kata barang yang sentiasa ada ia pada azal. Hilang semua alamat, selang semua ilmu, yang tinggal di hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tuang. Macam mana tak payahlah saya pun nak sebut pun tak tahu lah tuan. Kita pun tak dapat. Kita baca-baca, kita cuma cerita saja jalan-jalan untuk mendapat. Kita ni banyak sangat tuan-tuan. Telinga kita dengar macam-macam, mata kita tengok macam-macam. Makanan kita Allah berserabut. Kan? Suasana sekarang ni payah nak capai. Kita minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca kita Saru Salikin tuan-tuan berkaitan khusyuk semayang, takut kita tuan-tuan. Orang semayang tak khusyuk ni tempat dia neraka. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil untuk orang semayang. Semayang dia lalai. Aduh. Daripada takbir ihram sampai salam, tak mana khusyuk kita. Kata Imam Ghazali, masa takbir ihram ya, lepas tu merewak kata ceruk. Masa tu bolehlah kasak tarak tayyid. Allah, lepas tu dia mula habis sana habis sini. Satu Malaysia ada raun habis. Semua boh dalam tu Allah. Kalau Tuhan tak ampun tu Tuhan habis kita. Tuan-tuan tepuk dada lah, kata aku orang hebat, tak ada lah. Minta maaf lah. Kita cuma harap keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jaga yang zahir pun alhamdulillah dah. Kalau dapat batin-batin ni ya Allah. Kata setengah mereka itu ada lagi pandangan yang lain. Tauhid itu ibarat dan makna. Ada ibarat dan ada makna. Ibarat ni perkataan lafaz. Ada makna pengertian dia apa. Ada dua. Satu ibarat, satu makna. Bermula dia kata ibaratnya iaitu kalimah la ilaha illallah. Itu tauhid. Tauhid tu dijelmakan dalam bentuk ibarat. Bentuk perkataan. Apa perkataan tu? La ilaha illallah. Saya abang dah dulu, bagi tahu dulu. La ilaha ni dia ada tuan-tuan kalimah nafi, kalimah isbat. Al-isbatu ba'dan nafi li'ifadati hasrin. Isbat yang datang lepas nafi itu memberi makna kepada pengkhususan. Khusus tu tauhid. Mana isbat? Illallah. Mana nafi? La ilaha. Mana dulu? Nafi ke dulu? Isbat dulu. Isbat dulu, nafi dulu, kemudian baru isbat. Isbat yang datang selepas nafi. Selepas dia nafi, dia kata la ilaha. Itu nafi. Dia datangkan kalimah isbat. Illallah. Tiada Tuhan yang kusembah. Itu kalimah nafi. Melainkan Allah, kalimah isbat. Lepas nafi, datang isbat. Perkataan bentuk macam ni tuan-tuan sekalian, memberi makna khusus tauhid. Contoh. Orang tanya, saya nak main sini ni, nak main sini. Saya tak pernah datang sini. Ada berjemputan ceramah ni, surau At-Taqwa, section 7. Saya sampai tu dekat simpang tu, dekat apa ni, Unicel tu. Cangok-cangok, polis lalu. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh tumpang tanya Tok? Boleh. Mana jalan pergi surau At-Taqwa? Ini jalan. Surah Taqwa, ikut jalan ni. Ni jalan ni. Itu isbat semata-mata. Satu lagi bentuk jawapan dia, tidak ada jalan ke surau Taqwa. Melainkan jalan ini.
Ada beza tak tuan antara dua statement ni? Kalau dia kata ini jalan ke surau taqwa, kita fikir mungkin ada jalan lain. Tapi bila dia kata tidak ada jalan ke surau taqwa melainkan jalan ni, kita tak nak pilih. Inilah semata-mata jalan yang boleh sampai ke surau taqwa. Tuan-tuan faham tak? Hang ada anak tak? Ada. Jadi kepala orang pikir. Tapi dia kata, aku tidak ada anak melainkan seorang. Aku tak ada anak. Kita ingat dia tak ada anak. Tapi lepas tu, memulai Nabi, saya tidak ada anak. Nafian. Lepas tu, melainkan seorang. Makna anak dia seorang tu lah. Tak ada lain dah. Jadi, bila kita sebut, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, memberi makna kita hanya menyembah Allah semata-mata. Itu menunjukkan tauhid. Ketauhidan kita meletakkan makna kata khusus, makna kata penyembahan itu hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi tauhid ni dijelmakan dalam bentuk ibarat, bentuk perkataan dengan menggunakan kalimah La ilaha illallah. Jangan putus tuan, sambung terus dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kapiak Islam, kapiak Islam. La ilaha Tuhan tak ada. Lepas tu illallah melainkan Allah. Tak boleh. Dia kena la ilaha illallah. Begitu baru betul. Jangan putih lah. Tak mau. Sebut elok-elok. Zikir lagu mana apa kena sebut jelas-jelas. La ilaha. La tu ada mat. La malid ada mat tu. La. Dengan la ilaha illallah. Tak mana? La ilaha illallah. Begitu. Sebut dengan ikhlas. Nabi kata siapa sebut dengan ikhlas, hatinya betul-betul mentauhidkan Allah, keluar dari mulut dia itu satu malaikat. Malaikat ni akan naik ke langit. Dia buat bisin bawah arash. Tuhan suruh diam. Aku tak boleh diam ya Allah, selagi engkau tak ampun dosa orang yang menyebut kalimah ni. Allah jadikan malaikat tu tuan-tuan sekalian 70 lidah. Dan setiap lidah tu tuan-tuan berzikir minta ampun kepada orang yang menyebut tu sampai kiamat. Dia sebut dengan penuh keikhlasan. Itu dia. Sebut elok-elok insya-Allah. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatu haqqin. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha wa biha nub'asu insya-Allah ta'ala minal aminin. Wa bi rahmatillahi wa karamih. Itu dia punya berhenti dia tu. Saya hari tu tuan-tuan duduk pondok. Lepas tu orang panggil orang pondok ni pergi buat tahlil arwah. Tok guru tak ada, tok imam pun tak ada. Kami budak-budak nangui habis. Start boleh. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lepas tu nak berhenti tak reti. Dia nak berhenti tak reti tuan-tuan. Alamak kacau. Tak reti nak berhenti. Tok imam tak ada, tok guru tak ada. Dah dekat sejam dah berzikir, tak berhenti lagi. Orang dah nasi dah sejuk tu. Dia tak payah, berhentilah tu berapa lagi. Pasal apa dia tak reti nak berhenti. Cara berhenti dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatu haqqin. Inilah kalimah yang sebenar. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah inilah kami hidup. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Kita hidup dengan kalimah ni, baru boleh mati di atas kalimah la ilaha illallah. Kamu hidup kalimah lain, kamu hidup sistem lain, bukan sistem Islam. Kamu guna sosialis, kapitalis, liberalisme, pluralisme, imam semua. Nak mati dengan kalimah Islam tak boleh tuan. Tak ada tabat. Bila kita hidup kalimah Islam, kita mati dengan kalimah ini, insya-Allah kita akan dibangkitkan besok di akhirat pun di atas kalimah la ilaha illallah. Itu. Itu dia punya ibarat dia tauhid. Dan bermula maknanya. Makna kata tauhid itu apa makna dia? Iaitu ikhlas hati pada tatkala zikir akan dia. Kita zikir la ilaha itu dengan penuh keikhlasan. Apa makna ikhlas hati?
betul-betul mentauhidkan Allah. Pengakuan yang ikhlas daripada hati kita yang jujur, kita hanya bertuhankan Allah Ta'ala. Kita hanya menyembah Allah. Kita hanya mengikut hukum Allah. Kita hanya menjunjung titah perintah Allah. Kita hanya memperjuangkan hukum hakam Allah dari hidup kita. Semua Allah, 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 Allah. Itu dia. Itu kata ikhlas. Tatkala zikir, sebut. Jangan sebut saja. Hati ni ikhlas. Pengakuan aku bertuhankan Allah, mentauhidkan Allah. Aku akan junjung segala titah perintah Allah Ta'ala. Dan tatkala berbuat ibadat akan dia, buat ibadat dengan penuh keikhlasan. Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu melainkan suruh beribadat kepada Allah dalam hal keadaan ikhlas beribadat, bukan kerana lain. Buatlah kerja kerana Allah, berjuanglah kerana Allah. Jangan buat kerja kerana lain. Ni musim hujan ni banyak kata tuan. Dia lompat tu lah. Ceramah berapi-rapi. Kita boy. Perjuang bangsa apa? Tapi tak apalah tuan-tuan, kata ni dia sekong aja. Tapi musim hujan dia tinggal berudu banyak. Tahu berudu dia? Berudu orang panggil. Berudu dia tu. Sekok katak beribu berudu dia tu. Katak tu pergi kita ambil lah berudu dia tu. Kami tengah duk ambil lah ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak duduk di kampung. Di kampung meriah lah ni. Mereka panggil kita pergi khutbah di masjid. Tapi kadang cakap terbalik. Dia pun tengok kita berlebih. Dia pun pakai lebih juga. Tapi tukar terbalik tuan. Ana pergi hantar jadi ana. Waalaikumsalam. Salam. Kita pun. Ni mai lah. Khutbah masjid hantar. Hantar dia nak jemput anak. Apa-apa lah kat mana pun. Alhamdulillah tuan. Baru ni dia sewa satu bas. Lepas tu ada kosong lah dekat 20 tempat demi pondok saya. Waalaikumsalam. Salam. Bas kosong ada nak pergi Kuala Lumpur mai lah. Saya kata kena berapa? Tak kena duit lah, percuma. Budak-budak saya naik penuh bas. Okeylah tu. Alhamdulillah lah. Ruang dakwah dah mula terbuka tuan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh dah. Kita nak pergi kuliah boleh, nak khutbah jemaat boleh. Kita buat usrah pun panggil dia mari dah lah ni. Alhamdulillah lah. Ada hikmah. Tapi itulah. Anda tukar terbalik hantar piano. Bobo lah ke mana pun. Allah Rabbi ya Karim. Buat kerja kerana Allah tuan-tuan. Jangan kerana lain. Kan? Ikhlas hatinya. Bagi Allah Ta'ala. Buat kerja ni, buat ibadat lillahi Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas ni ada 3 tuan. Yang pertama, ikhlas dalam bentuk tauhid. Kita bertuhankan Allah semata-mata. Itu yang kita ucap la ilaha illallah tu. Yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada peraturan dan hukum hakam Allah saja. Kita nak sembahyang, ikut hukum Allah cara sembahyang. Kita nak berpakaian, ikut cara Allah Ta'ala suruh. Nak makan minum, ikut hukum Allah. Apa saja, ikut hukum Allah. Itu ikhlas di sudut syariat. Yang ketiga, ikhlas di sudut ibadat. Niat dia tu, kerana Allah. Apa niat kerana Allah? Kita buat ibadat bukan kerana lain daripada Allah. Bukan kerana harta, pujian dan sebagainya, insyaAllah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan dikendaki dengan ikhlas. Kata ikhlas itu macam mana? Bentuk ibadat yang ikhlas tu. Ada orang kata ikhlas ni, banyaklah ulama bagi pandangan. Meninggalkan ibadat kerana manusia. Itu dinamakan riak. Kerja ibadat kerana manusia, itu syirik. Ikhlas, kamu dibebaskan oleh Allah daripada dua-dua perkara ni. Kita pergi Mekah, balik haji, tak pakai serban. Orang tanya kita, pasal apa tak pakai serban? Aku pakai ni, orang kata riak pula. Riak dah lah tu. Meninggalkan amal kerana manusia, riak. Tak pakai serban kerana takut orang kata riak. Riak dah lah tu.
Balik-balik Mekah, lilit tu dia. Awak pakai serban? Aku bawa balik bekal. Lagi orang kata apa pula? Balik bekal pakai serban. Itu syirik. Syirik khafi. Lah. Ikhlas macam mana? Pakai serban. Kerana Allah. Bukan kerana orang. Bukan kerana orang marah. Kerana orang puji lah. Mata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu yang betul. Payah ikhlas ni. Mari kita tengok apa kata Tuan Husin kata apa ikhlas. Allah Rabbi ya Karim. Kata Musannif yang dikendaki dengan ikhlas iaitu sunyi hati. Ikhlas duduk di hati. Hati itu sunyi, kosong. Hati itu daripada yang lain, daripada Allah. Tatkala menyebut akan dia, menyebut Allah. Zikir itu bentuk ucapan ataupun semayang dan sebagainya. Hati Allah, pandang Allah. Ingat Allah, tak ingat yang lain. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama karang kitab nak menyebut supaya kita semayang ni dalam bentuk hudur hati kepada Allah. Hadir hati. Hadir hati bermula daripada hadir zahir. Zahir ni bagi elok. Mata tengok tempat sujud. Jangan tengok kat atas. Tengok kat atas nampak cicak berkelahi. Tok Imam baca surah panjang. Hei, cicak jantan ke betina ni yang menang. Tak boleh. Tengok tempat sujud. Macam mana mata kita tengok tempat sujud, hati kita jangan ingat lain. Ingat Allah semata-mata. Telinga kita dengar bacaan. Kalau Tok Imam baca, kita dengar Tok Imam baca. Itu makna khusyuk telinga. Khusyuk mata, tengok tempat sujud. Kecuali ketika baca la asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud tu lah. Panjang. Jadi kita punya dada kita menghadap kiblat. Bukan kita menyembah kiblat. Allah suruh kita menghadap kiblat. Daripada takbir ihram sampai salam, dada kiblat. Wajib dada tu menghadap kiblat. Yang lain pun menghadap kiblat juga. Tangan kita, Allahu Akbar, tapak tangan menghadap kiblat. Jangan baca Ultraman. Allah. Bukan begitu. Kaki kita menghadap kiblat. Kira-kira sejengkai. Bukan sukat pula duk ambil pembaris, tak lah macam tu. Sekira-kira. Ini satu kaki pergi Petaling Jaya, Kelang satu kaki pergi Petaling Jaya. Duk macam tu. Mana boleh macam tu. Menghadap kiblat. Kira-kira sejengkai. Faham tak? Jadi nak hadirkan hati lagi, kita kalau boleh at-tafahum. Kita memahami segala bacaan dalam semayang tu. Macam mana nak tahu Ustaz? Hampir kedai buku tu, cari buku budak sekolah, darjah 1 tu. Semua ada tu. Allahu Akbaru kabira ada makna. Walhamdulillahi katsira semua ada makna. Tasbih semua ada makna. Bila kita hadir makna-makna tu, dia panggil at-tafahum. Kita faham. Banyak lagi lah cerita dia. Itu di sudut zahir. Macam mana zahir kita kata wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hati kita pun macam tu juga. Kalau mulut kita kata aku hadapkan muka aku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi hati merewang kot lain, maka disifatkan orang tu munafik dalam semayang. Muka saja menghadap kiblat, menghadap Allah Ta'ala, sedangkan hati merewang ke lain. Takut kepada Allah Ta'ala ni menyebabkan kita kawal hati kita bagi elok. Sepanjang ibadat kita tu, kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini riadah kita hari-hari tuan-tuan. InsyaAllah kita semayang sampai 30-40 tahun. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campak pada kita tuan-tuan. Makna kata keseronokan, kemanisan dalam mengerjakan ibadat. InsyaAllah. Hudur hati kita tu kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu wa innahu yaraka, kata Nabi. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Melihat Allah ni, melihat dengan mata hati. Kalau kamu tak mampu melihat Allah dengan mata hati, fa'innahu yaraka, ingatlah Allah Ta'ala melihat kamu. Kita pun tahu Tuhan melihat kan. Takkan nak kata Tuhan tak nampak kot. Perasaan hati kita sedang diawasi oleh Allah. Macam kita merasai kita diawasi oleh kamera JPG tadi tu. Kita penjagalah seluruh pergerakan kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Itu dia. Payah ikhlas, payah. Dia hantar mail tuan-tuan dalam WhatsApp. Ustaz, bagaimanakah nak semayang khusyuk? Alamak. Saya jawab, mail duduk pondok mengaji. Mana boleh hurai dalam handphone ni?
Ulama karang kitab sampai satu bab kosong saja. Dekat 10 muka, hang nak suruh aku pergi habaq dalam handphone, mana boleh. Dia kata, marilah mengaji. Dia kata. Tak boleh tuan. Kadang-kadang ada dapat telefon, hangat telinga tau, handphone tadi panas. Kan senang, nak jawab semua. Dia kata, payah lagi aku jawab, hang faham silap. Mai duduk pondok lah, dia kata seminggu ambil cuti, mai duduk pondok seminggu, insyaAllah. Jadi, disebut bahawa ikhlas itu iaitu makna kata sunyi hati. Makna sunyi hati, kosongkan hati itu. Farriq li baitan, kosongkan satu bilik rumah hatimu, kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Musa, iaitu pada tatkala menyebut akan dia. Bila mulut menyebut Allah, hati ingat kepada Allah. Maksud hati ingat Allah, kosongkan selain daripada Allah Ta'ala. Macam kita kata, kita pandang kepada khiblat, makna kita tak pandang pada yang lain. Kalau kita pandang yang lain, makna kita tak menghadap muka kita khiblat. Wajah tu wajalil ladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Allah suruh kita hadapkan wajah kita ke khiblat. Kita bukan sembah khiblat, kita menghadap arah yang Allah perintah. Apa maksud menghadap khiblat? Tidak memandang ke arah yang lain selain daripada khiblat. Bila kita tidak memandang pada lain daripada khiblat, itulah makna kita menghadap khiblat. Apa makna menghadap hati kepada Allah? Tidak menghadap pada yang lain. Semua ingat, kita orang perempuan bersidai kain tengah semayang, hujan turun, habislah kain baju aku. Semayang ingat kain baju. Dia tuan-tuan sekalian pergi jerang pula, goreng ikan, dia terlupa pula lepas hangin ikan, habis semayang. Baju nak semayang bagi clear semua. Ikan ke kain baju kan semua buat elok-elok supaya jangan masuk semua dalam semayang. Bila kita ingat kain baju, tak ingat Tuhan. Ingat nasi yang kita jerang, tak ingat Tuhan. Ingat sesuatu lain daripada Allah, maka makna kita tak ingat Allah. Orang yang ingat Allah ni Allah puji. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak melalaikan jual beli perniagaan dia daripada mengingati Allah Ta'ala. Nak ingat Allah tu memerlukan riyadhah yang berterusan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kosongkan hati selain daripada Allah. Ya, kosongkan macam mana? Daripada ingat kepada dunia. Dunia nombor satu ni. Habis nak buang dunia kan? Saya tuan-tuan dibawa melawat ladang Bostit di Lahad Datu. Pengurus ladang tu bawa saya pergi duduk dengan dia seminggu. Saya tak tahu lah berapa luas ladang dia. Bila masuk saja ni jalan raya Atar ni, masuk saja Tanah Merah, dia kata Ustaz, Bostit dia start daripada sini. Nampak signboard dia, ladang Bostit. 10 kali tidur, 10 kali jaga baru sampai. Dia bawa dengan 4 wheel. Masa tu Pajero. Saya kata sampai kadang-kadang. Tak lagi Ustaz tidur dulu. 10 kali tidur, 10 kali jaga baru sampai tengah-tengah perut tu, ladang, sawit tu. Orang panggil apa? Punchcard tu, dia panggil punchcard, cekrol, apa kan dia panggil? Nak bagi nama tu. Oh, ramai tuan, pagi-pagi tu. Ramai. Dia pun tak tahu ramai mana, ramai sungguh lah. Tapi tuan-tuan, tak ganggu ibadat dia. Sebelum subuh dia ada bangun. Dia pengurus ladang ni. Dia tarhim, pegawai dia malu lah kan. Bos semayang. Dia pun tak semayang malu lah. Dia jadi imam, dia bagi tazkirah, sepati tengok dia. Seminggu sekali dia keluar bilah datu, dia ambil ustaz, masuk ladang tu, lepas tu lepas kuliah dia hantar balik. Walaupun dia pengurus ladang yang begitu hebat, dia tak ganggu ibadat dia. Ini pokok getah 10 batang ni pun. Allah, subuh tu lepas. Hai, payah tuan-tuan. Dia telefon saya. Orang Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Alah, nak murid Ustaz lah. Ustaz ceramah Penang saya selalu ikut. Ustaz tak kenal saya kenal Ustaz. Ada apa? Masa tu tuan-tuan, semayang subuh 6 suku di Pulau Pinang. Ustaz kan tak tahu lah ni 6 suku baru masuk subuh. Kalau saya nak semayang dulu Ustaz baru pergi ke market. Saya meniaga ni sayur. Pergi market sampai sana pukul 7 Ustaz. Pukul 7 orang tak beli dah sayur dia dah. Habis. Itulah saya nak qadha ni dah nak boleh. Nak qadha semayang subuh.
Saya kata boleh. Boleh. Dia qada tuan. Lagu benar. Hampir cari tok guru qada. Tak ditanya betul ni. Tak yang hendak qada ni pasal apa? Dia kata kalau saya semayang, dia kata di masjid. Baru saya pergi, dia kata market. Pukul 7. Tak laku dah saya. Oh, ni saya nak main awal ni. Saya nak qada subuh. Saya kata sayur hang banyak mana? Berapa kontena? Tak ada lah kontena 2 bakul. 2 bakul sayur 3 subuh. Terus dia tak. Aku ingat satu kontena. Habis nak buat lagu mana Ustaz? Nak buat lagu mana? Lagu ni saya kata. Hang mai kat market tu, kat meja hang tu, hang bawa kotak. Bawa kotak hang hampak dekat meja tu, hang semayang subuh. 2 rakaat, tak sampai 5 minit. Nak qada apa? Boleh ke Ustaz? Pasal apa tak boleh? Dia ingat sembahyang di market tak boleh, kita sembahyang di masjid juga. Apa dah kata. Oh, lagu tu tak apa dia tak. Betul ke hang ni nak murid aku? Dia tanya dia. Dia gelak. Gelak. Jangan duk mengaku nak murid. Anak murid aku tak qada sembahyang. Aku tak pernah ajar. Macam-macam duk ada tu. Tahu lah kita ada pun. Macam-macam. Baru ni tuan-tuan orang pergi dataran Merdeka. Orang semayang, berjemaah, ramai lah. Ada kutu kata nak ambil uduk. Macam mana kepala paip tak ada? Oh, jadi masuk salah satu rukun uduk kepala paip. Mana boleh tuan? Kadang-kadang ni ayat mineral ni, boleh 2 orang. Ambil uduk 2 orang boleh. Macam kita kata kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah. Kita nak semayang. Yang lain boleh lah. Zuhur dengan boleh jamak dengan asar. Maghrib boleh jamak dengan isyak. Subuh nak jamak apa? Belum masuk waktu subuh, kita semayang. Kan payah pun ambil yang rukun-rukun dah lah. Rukun semayang nombor 1, uduk dah. Yang satunya, muka. Yang kedua, tangan sampai siku. Ketiga, sapu kepala. Keempat, basuh kaki. Sekali-sekali sudah lah. Janganlah nak 3 kali. 3 kali tu kita lah keadaan ni bolehlah 3 kali. Masa kecemasan, sekali cukup. Kiblat tak tahu Ustaz. Lah, kiblat apa? Dia punya muncung tepi Mekah dah lah tu. Kapal terbang talau Mekah lah tu. Tu kiblat lah tu. Masa balik, kan, muncung dia Malaysia. Pungkok dia tu, ekor dia tu Mekah lah, bodoh. Habis dia kata macam mana kita nak sembahyang? Lah, sembahyang dalam kapal terbang ni nak cerita bagi. Takbir tu tak ihram dia menghadap kiblat. Nak tahu kiblat punggung dia tu. Punggung kapal terbang tu kiblat lah tu. Pasal balik, Allahu Akbar. Lepas takbir, kita boleh pusing. Duduk atas bangku. Tak menghadap kiblat tak apa. Tak apa. Dalam makna kata kenderaan. Mayang atas kenderaan. Boleh membelakangkan kiblat. Boleh. So, saya tak tahu lagu tu. Kena tahu. Dataran Merdeka, satu botol ni kongsi 2 orang. Kita ambil uduk. Lagu tu kau tak faham teman. Hai, berat. Dia terkejut pula kita ambil uduk pakai ayat botol. Dia ingat salah satu rukun uduk kepala paip. Tak ada kepala paip, tak ada uduk. Macam-macam lampau dia. Aduh, tak tahulah tuan-tuan. Dia telefon saya. Dia berkata macam mana pandangan Ustaz? Ni Adib ni kena pukul mati. Saya kata Adib ni kena pukul pasal apa? Pasal dia Islam ke? Pasal dia bomba? Dia kena pukul tu kerana bomba, dia kerja bomba ke atau kerana dia orang Islam? Dia pun kerana orang Islam. Itulah resis. Itulah perkauman. Tapi bila kita sebut benda ni, kita pula perkauman. Berat macam tu. Ni saya bukan nak kata tuan. Saya banyak kes. Kalau orang Islam, India, Hindu, dia masuk Kristian, tak bang. Kalau Hindu tuan-tuan masuk Islam, siap. Dia bunuh tuan-tuan. Macam berlaku dekat Subang Jaya tu, satu kontena, satu keluarga dia bunuh. Tak tahu pasal apa, dia orang dengan Islam ni cukup marah. Apa kita buat kat dia? Apa kita buat dia? Di kampung saya tu, semua Melayu, Hindu duduk tengah kampung. Kita tak usik pun, kita jaga dengan elok. Di Kelantan, orang Hindu, tak kacau. Patut mereka hormatilah kami kita ni.
Kan? Kita yang makna kata orang Melayu ni, Sani Basagam, dia keluar kenyataan dulu, cerita tahun dulu, tahun 60-an. Dia kata tak ada dalam dunia bangsa yang lembut melainkan orang Melayu. Lembut sungguh. Memang Melayu lembut. Bersilat pun lembut. Silat tu nama silat pulut. Silat dia kira gaduh, tapi dia pulut lagi. Tolong hormat kan? Tolong hormat kami kan? Bomba datang nak padam api, yang pergi katuk pasal apa? Lepas tu Sami pun tipu. Tara itu bomba tu dah langgar sama dia. Dr. Mahathir pergi melawat. Dr. Mahathir kata ni bukan bomba langgar ni, dia orang pukul nak bunuh ni. Dr. Mahathir dia doktor, dia tahu lah. Dr. Mahathir sendiri kata ini bukan kes langgar, ini kes memang nak bunuh. Kes berniat bunuh kata Dr. Mahathir. So betul lah balik sebelum jadi huru-hara. Kita ramai tak boleh kawal. Kan? Tak boleh kawal. Ada sana ada tomoy, sana ada gayung, sana ada lincah, macam-macam ada. Kan? Kita pemimpin tolong kawal keadaan. Ini dah. Jadi saja insiden ini. Kota Kemuning punya wakil rakyat Esko Negeri Selangor. Ini dia kata apa Muslim, geng orang Islam. Jadi dalam orang Hindu ni kepala dia Islam. Mai sekok lagi murti tu. Dia kata polis, dia kata lambat bertindak. Dia salahkan polis. Jadi dua perkara ada kat kepala orang Hindu. Pertama, Islam. Kedua, kaki tangan kerajaan. Tak tahu bomba mai. Mai. Kaki tangan kerajaan, Islam pula. Dia pakai sah. Tak pasal-pasal kau tu mati. Dia main nak padam api bawa kereta terbakar. Janganlah ketegak. Orang dah bagi pampasan. Dah buat tokong baru. Bagi tapak baru. Tak ketegak pasal apa? Kita tak tahu. Bukan saya nak kata tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan di Malaysia ni. Dalam Melayu kita ni. Bilangan tokong jauh lebih banyak daripada masjid. Betul lah. Ni semalam saya pergi, dia panggil ceramah dekat Tambun. Saya kata dulu aku tak ada tokong ni. Ni ada. Dia berkata dia pemimpi Tuhan dia beranak situ. Sana Tuhan beranak, sini Tuhan beranak. Habis penuh tokong. Pada-pada lah. Kalau hampa ada 10 orang, 20 orang tokong, satu cukup lah. Takkanlah 10 orang 10 tokong. Letak di rumah tu dah lah pitak jalan raya apa. Jagalah keamanan bagi elok. Jangan sampai kita orang Melayu ni dia memang dia tak marah. Tapi dia marah sekali juga habis. Pedang terbang oh ngemi. Aku ada ilmu tu. Habis aku simpan lah. Kau buat betul. Kami sabar ni. Sabar sungguh ni. Jangan melampau sangat. Kita dah bagi macam-macam dah kat dia. Ni hilang kitab kita lari dah ni. Kesian tuan-tuan. Kawan bertunang. Tak ada nak kahwin. Allah Rabbi kahwin. Gaji kan banyak 1,300 ya. Lepas tu bunuh mati. Tahulah tuan-tuan ayam dikepuk mati kelaparan. Itak-itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan. Bunga di taman disunting orang. Yang lain aku lupa dah. Saya ambil STPM tahun 1975. Di 40 tahun dulu. 40-50 tahun dulu. Lupa dah. Tapi saya ingat 4 tu ya. Ayam dikepuk mati kelaparan. Itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan. Bunga di taman disunting orang. Hak tu ya. Bawah aku lupa. Tuan-tuan balik. Tuan-tuan cari sendirilah. Apa makna dia. Allah Rabbi ya Karim. Jadi kosongkan hati ketika ibadat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat dia kata sesuatu yang lain daripada Allah. Ingat Allah semata-mata. Macam mana nak ingat? Dia mari kita tolak. Dia mari kita tolak. Sebenarnya tuan-tuan dalam ibadat ni dia bergantung ketika kita di luar. Kalau di luar ni kita sibukkan diri kita tuan-tuan dengan mematuhi perintah Allah, insya-Allah dia akan terbawa-bawa ketika kita ibadat. Tapi kalau di luar semayang kita sibuk dengan benda-benda lain tak tentu arah, buat benda lara, benda maksiat, payah tuan-tuan nak ingat Allah dalam semayang cukup payah. Ya tu, Assalamualaikum, terus. Terus bangkit, tak ada nak kata apa. Kita ada lepas semayang Astaghfirullahalazim. Kerana kelalaian kita, dosa kita dalam semayang tu, kita minta ampun kepada Allah. Ada makna kata ulama-ulama susun zikir-zikir, wirid-wirid. Wirid-wirid yang tuan-tuan bawa lepas semayang ni nama aurat Al-Madaniyah. Nama aurat tu. Wirid-wirid orang Madinah.
dibawa oleh ulama-ulama kita tuan-tuan yang mengaji di Mekah dan Madinah ketika itu, seperti Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Syekh Daud Al-Qatani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka tu bawa main. Yang kita duk amal semua ni. Dan saya ada buku dia, satu buku nama Aurat Al-Madaniyah, yang mana pengarang tu tuan-tuan dia buat keluar hujah. Tiap-tiap wirid kita baca tu semua ada hadis. Tuan-tuan jangan ragu-ragu lah. Kalau tuan-tuan nak ada, saya bagi tuan-tuan satu. Saya ada 5-6 buah saya ada. Ambil satu tuan-tuan. Sebagai apa? Sebagai hujah. Karena sekarang ni tuan-tuan, Allah, banyak sangat. Dia kata kita zikir bid'ah lah. Baca Yasin bid'ah, malam Jumaat. Semua bid'ah. Duduk saja tak bid'ah. Lepas maghrib, duduk tepi tu, isap rokok. Bergembuk-gembuk. Tapi berasap pun surau ni. Orang kata kelang ke surau. Punya ni. Apa salah baca Yasin ke tak? Allah tak erti. Kita nak mentauhidkan Allah. Beribadat dalam ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata, dan demikian itulah yang dikendaki dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, la ilaha illallah miftahul jannah. Bermula la ilaha illallah itu, iaitu anak kunci syurga. Faham tak? La ilaha illallah, anak kunci syurga. Apa makna anak kunci? Syurga ni macam-macam tentang nikmat yang ada dalam syurga itu. Ibarat satu gedung yang penuh dengan barang-barang berharga. Mana-mana gedung ni mesti ada kunci. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak buka kunci itu ialah la ilaha illallah. Itu orang yang mentauhidkan Allah, yang sungguh-sungguh beribadat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada, jangan silap faham tuan. Setengah orang silap faham, dia semayang tak, puasa tak. Dia la ilallah aja, la ilaha illallah. Tak semayang ke? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah anak kunci syurga. Tak semayang, tak apa, anak kunci tu ada dah. Saya kata anak kunci tak cukup. Anak kunci. Orang buat lari dah motosikal kita. Mat, motor orang kena curi. Tak apa, ada kunci dah kat aku. Aku ada kunci dah kat aku, takut apa? Kunci orang boleh buat lain lah, bodoh. Dia duk gaduh anak kunci. Anak kunci. Motor kau dah curi. Hang nak kunci syurga tak ada. Bukan untuk kamu. Apa nak kunci apa? Jadi makna kata, tu ada apa nama seorang sahabat. Dia dengar Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya la ilallah masuk syurga. Dia pergi habaq tuan-tuan. Tiba-tiba dia pergi bagi tahu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi penampak. Takkan masuk syurga dengan la ilallah saja. Dia pergi mengadu ke Rasulullah. Rasulullah panggil Umar. Umar bagi penerangan. Betul Umar kata. Rasulullah kata betul. Memanglah la ilallah. Tetapi la ilallah tu ada banyak tuntutan dia. Macam kisah yang berlaku tuan-tuan sekalian, pas lepas wafat Nabi SAW. Ada satu kumpulan mereka ni tak mau keluar zakat. Dia tak keluar zakat. Alasan dia kata, Rasulullah dah wafat, zakat tak perlu keluar. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika itu tuan-tuan menggerakkan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyerang puak-puak tak keluar zakat. Kerana bagi Abu Bakar, orang yang tak keluar zakat ni, orang ni dah murtad. Pada peringkat awal tuan, Sayyidina Umar pun tak setuju dengan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dah urai bagi huraian, baru Umar setuju, sahabat-sahabat lain setuju. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum bangsa Khalid bergerak menuju ke tempat tu, perkampungan mereka itu, mereka hantar rombongan untuk jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa nak serang kami? Sedangkan kami ni mengucap 2 kalimah syahadah macam kamu juga. Inna nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa nastamiru nu'addi salah wa nasumu Ramadan wa nahujjul bait. Kami ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kami mengucap la ilaha illallah. Kami sentiasa mengerjakan sembahyang. Dan kami berpuasa bulan Ramadan.
kami kerja haji. Umar kata, siapa tak keluar zakat? Umar tanya, kenapa tak keluar zakat? Mereka jawab tuan, wa ammaz zakah hiya malun wa maddatun wala sya'nu lidini hadza. Adapun zakat ini harta benda dunia. Harta benda dunia tak kena mengena dengan agama. Jadi agama ni ritual saja. Sembahyang, puasa, zakat. Zakat adalah haji. Bab-bab dunia-dunia ni tak kena mengena dengan agama. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wa amma syahidataini lahuma huququn izam tana'an adaiha fa innahu yuharibu 'alaiha. Adapun dua kalimah syahadah ini, adapun dia ada hak dia. Dia ada tuntutan dia, ada hak dia. Bila kita mengaku bahawasanya tiada Tuhan kita sembah melainkan Allah, kita wajib berpegang dengan hukum Allah. Bila kita kata aku naik saksi Muhammad Rasulullah, kita mesti berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad. Itu tuntutan la ilaha illallah. Mulut sebut, perbuatan kena turut mematuhi perintah Allah dan Rasul. Izam tana'an adaiha. Apabila berlaku penghalangan terhadap menunaikan hak-hak la ilaha illallah, antara hak dia keluar zakat. Sebab zakat perintah Allah. Bila berlaku penghalangan penunaian hak la ilaha fa innahu yuharibu 'alaiha. Bagi dia perang tu sebab kamu tolak sebahagian daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham kita hanya tuan-tuan, kita sebut la ilaha illallah, kita wajib makna kata mematuhi sungguh-sungguh perintah Allah taala. Kita menyebut bahawasanya Muhammad Rasulullah, kita benar-benar bernabikan Rasulullah, menabikan Muhammad, mematuhi seluruh hukum hakam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kata khafifatan ala lisan. Sebut ringan tapi berat timbangan dia. Tuntutan dia berat. Banyak tuntutan dia. Sebab itu Syekh Qutb rahimahullah taala, bila dia nak digantung oleh rejim zaman Nasir, sebelum dia digantung, orang nak gantung tu biar jumpa dia. Ajak Syekh Qutb mengucap. Syekh Qutb yang karang kitab Fizial Quran tu, Ma'alim fi Tariq tu, dia suruh Syekh Qutb mengucap. Syekh Qutb kata apa? Syekh Qutb kata, aku nak digantung ni kerana aku nak tunaikan kehendak-kehendak la ilaha illallah ni lah. Aku sekarang sedang melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. Sebab dia diberi peluang tuan. Kalau dia makna tanda tangan surat tu yang menyatakan ikhwan muslimin membawa ajaran sesat, dia terlepas tali gantung. Tapi dia berpegang kepada kebenaran, hak. Dia tahu ikhwan tak sesat, ikhwan betul. Dia kata, demi Allah, jari telunjuk aku yang ku gunakan setiap kali aku bertasyahud sebagai makna isyarat mentauhidkan Allah Ta'ala. Ketika aku sebut la ilaha illallah ketika tasyahud, aku tak guna jari telunjuk aku untuk mengkhianati ikhwan muslimin. Dia mempertahankan kebenaran. Dia digantung. Aku digantung ni kerana aku nak tunaikan hak la ilaha illallah. Yang kawan tu suruh mengucap. Dia pun tak faham. Jadi tuan-tuan, makna luas lah. Tauhid ni luas. Segi akidahnya kita mentauhidkan Allah. Segi ibadatnya kita betul-betul tunduk dan patuh perintah Allah. Di segi niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pendek ya ucapan dia, tapi tuntutan dia amat berat. Mudah-mudahan kita hidup dengan kalimah la ilaha illallah, kita mati pun insya-Allah di atas kalimah tersebut. Percayalah tuan-tuan, orang yang mati di atas kalimah ini akan dibangkitkan besok di akhirat juga dengan kalimah la ilaha illallah insya-Allah. Kita berhenti tentu dulu, kita sambung akan datang insya-Allah. Jadi semua untuk pengumuman lah tuan-tuan. Derma yang tuan-tuan masukkan dalam tabung tu apa semua yang tuan-tuan bagi saya malam ni, saya akan gunakan tuan-tuan untuk kita nak kata apa, kita bagi renovate, ubah suai lah, bukan ubah suai, naik taraf. Nak taraf macam ni. Kalau tuan-tuan tengok pondok saya, asrama muslimin pondok tu, dia tu bangunan dia 2 tingkat. Tingkat bawah batu, tingkat atas tu kayu. Lepas tu kiri kanan dia saya turun semurup. Semurup orang sini panggil semurup lah. Turun semurup. Jadi tuan-tuan, pelajar-pelajar tu makin ramai. Kesian tengok tidur berimpit-impit. Jadi saya cadang, saya yang sebelah tu, kiri kanan ni, saya jadikan 2 tingkat. Cara mudahnya, iaitu kita beli rasuk, kita pasang rasuk tengah,
Kita bubuh pakai plywood yang tebal sikit tu, yang waterproof tu, kan? Kiri kanan. Jadi boleh tampung lebih kurang dalam 30 orang lagi. Jadi kita angkat bumbung naik atas sikit. Kerja ni semua cara gotong royong. Dah belajar kita lah. Jadi ada tukang lah. Tak ada tukang tak boleh. Herod petut lah bangunan kita. Dia paku ikut dia ada. Orang paku bumbung tu yang lekuk atas tu. Paku lekuk bawah habis bocor lah. InsyaAllah lebih kurang belanja lebih kurang 30,000 lah. InsyaAllah apa yang kita dapat pada malam ni kita gunakan untuk tujuan tersebut. Dia main ramai duduk main nak mengaji. Teronok tengok. Anak-anak muda. Di sana tuan, di dekat Penang tu, ada lebih kurang 10 orang anak muda dia ikut saya kuliah. Macam-macam passion lah tuan. Rambut ni mau ada. Ustaz, kami nak mengaji sifat 20 ada ke? Tak boleh. Saya kata insya-Allah. Lepas tu saya tanya dia, boleh tak lepas asar? Dia kata boleh. Saya hari tu tuan, hari Ahad pertama, pukul 9, masjid lah berdiri. Kepala batas. Pukul 11, saya ada di Buat Payang, dekat Sungai Dua. Zuhur, pajak song. Masjid pajak song. Banyak anak-anak muda. Lepas tu asak sat lagi, budak yang ada ekor tu, rambut ada ekor tu. Nak kaji sifat tu. Sat lagi, lepas maghrib, saya di Masjid Batu, kampung pertama. Lepas Isya tuan-tuan, ada usrah. Dengan pas kawasan Matampau. Sampai sebab rumah, lebih kurang pukul 1. Lepas tu sampai terus tangan duduk begitu, cekapak tu. Lotis tu. Ni baru ni pergi Sarawak tuan. Dia main rumah saya tuan. Ustaz tak bagi kat saya tak balik dah. Ustaz kena bagi juga. Tak boleh, saya sibuk. Ustaz kena bagi juga. Tiap bulan minta maaf lah. 2 bulan sekali boleh. 2 bulan sekali pun tak apa. Tuan, naik kapal terbang daripada Penang. Pukul 7 pagi. Sampai sana 9 pagi. Minum-minum sat, balik-balik mimpi hotel, mandi-mandi. Pergi khutbah Jumaat. Malam tu, dia buat ceramah. Baca lepas Isya apa ada lagi. Sampai hari Ahad tu tuan, dia pun lutu saya teruk. Tapi kita seronok kan. Kita tengok Allah, mana kebangkitan umat Islam ni. Tidak pada ilmu pengetahuan agama. Allah, kita letih-letih pun hilang letih tuan. Hilang letih tu bila tengok mana kata respon daripada masyarakat yang nak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekarang ni tuan-tuan kita tengok orang sedang fokus di Indonesia dan juga di Malaysia. Mana kebangkitan, makna kata kemungkinan kebangkitan, makna kata maka dikata bangkit pula kita ni Indonesia dan juga Malaysia. Jadi sama-sama lah kita tuan-tuan, mana kita bekerja untuk menarik anak-anak muda kita kepada mana agama Allah. Semalam saya jumpa satu orang, dia sempang, dia kata Nabi Imam Mahdi ni, Imam Mahdi turun, dia dibantu oleh Bani Tamim. Jadi orang buat kajian, Tamim ni apa? Ta dengan mim. Ta tu tanah, mim tu Melayu, tanah Melayu. Mungkin kita ada jadi pengikut Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurikal ladzi la yaqbu ashrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Takbir. Tong sampah dia tak ada merata-rata. Kita setiap ni pintu penjuru ni semua ada tong sampah, betul kan? Diorang tak ada. Diorang tong sampah ni ada dekat kawasan perumahan je. Grup diorang, haji diorang daripada Korea, daripada Jepun, dia pergi ke Mekah. Diorang kutip sampah-sampah dekat Mina. Kutip, ambil pahala kot tu.